Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami dalam forum pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini adalah nilai yang rasa guru dalam membangunkan bakal pendidik yang berkualiti dan berwibawa di Malaysia. Topik ini sangat relevan untuk dibincangkan pada hari ini kerana kita semua sedar bahawa guru bukan sekadar seorang pengajar tetapi juga seorang pembimbing yang memberi inspirasi kepada bakal pendidik untuk menjadi lebih berwibawa dan berkualiti dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar ini. Jadi, untuk membincangkan topik yang penting saat ini, bersama kita hari ini adalah dua orang panelis yang arif dalam bidang pendidikan. Saya perkenalkan Encik Izzat, seorang pensyarakaran di Institut Pendidikan Guru IPG Perlis Malaysia yang mempunyai pengalaman luas dalam mendidik bakal guru. Yang kedua bersama saya pada hari ini ialah Encik Akid, seorang guru cemerlang di Sekolah Menengah Kebangsaan yang aktif dalam program pembangunan profesional guru di peringkat negeri. Jadi, sebelum itu, kami telah menyediakan montaj tentang tema ini. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, saya tahu keputusan-keputusan awak baru-baru ini tidak seperti yang awak harapkan. Tetapi, janganlah putus asa. Kegagalan bukanlah penamat. Tetapi, satu peluang untuk bangkit dengan lebih kuat. Saya percaya dengan usaha dan dedikasi, awak boleh mencapai kejayaan yang lebih besar. Tapi cikgu, saya rasa macam saya dah buat yang terbaik. Tapi masih gagal. Saya tidak yakin saya boleh berjaya lagi. Okey, perjalanan kita sebagai pelajar atau pendidik penuh dengan cabaran. Tapi ingat, orang yang berjaya adalah mereka yang tak pernah berhenti. Saya ada di sini untuk membantu awak. Mari kita susun semula strategi belajar dan lihat di mana yang boleh diperbaiki. Terima kasih cikgu. Saya akan cuba lagi. Cikgu selalu buat saya rasa lebih yakin. Sebagai seorang bakal guru, ada satu perkara yang saya ingin ingatkan kepada awak. Mengajar bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tapi kita juga perlu mendidik hati dan jiwa pelajar. Apa yang awak ajar hari ini akan memberi kesan pada masa depan mereka. Jadi, semangat awak sebagai seorang guru perlu ikhlas dan penuh dedikasi. Kadang-kadang cikgu, cabarannya macam besar sangat cikgu. Terutamanya pelajar yang masalah, yang nakal, selalu main-main dengan saya. Jadi, saya tak tahu dah nak buat apa ni. Jadi, macam mana cikgu kekal semangat Sebab saya percaya setiap pelajar ada potensi. Kita sebagai guru perlu membantu mereka mencari kekuatan diri mereka sendiri. Nyala rasa ini datang dari kepercayaan bahawa kita boleh mengubah masa depan mereka. Bila kita lihat perubahan positif pada mereka, itu sudah menjadi ganjaran yang sangat besar. Terima kasih cikgu. Cikgu selalu menginspirasikan saya. Jadi saya harap satu hari nanti saya dapat jadi guru yang boleh bimbing pelajar macam cikgu. Okey, hari ini semua kita akan berbincang tentang pentingnya nilai kejujuran. Dalam kehidupan, pelajaran akademik ini penting. Tetapi nilai moral seperti kejujuran adalah lebih penting. Awak semua tahu, kejayaan tanpa kejujuran tidak bermakna. Cikgu, kenapa kejujuran penting cikgu? Sebab kejujuran ni adalah asas kepada kepercayaan. Jika orang lain tidak boleh percayakan kita, apapun pencapaian yang kita buat tidak akan bermakna. Sebagai bakal pemimpin dan pendidik, awak semua perlu memupuk dan nilai dalam diri kita sejak sekarang lagi. Oh, saya faham sekarang cikgu. Kejujuran bukan sahaja membuat kita dihormati, tetapi juga membantu kita berjaya dalam jangka masa yang panjang. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baiklah, itu dia montaj yang telah kami hasilkan untuk memberi visualisasi tentang tema yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Soalan pertama saya tujukan kepada Encik Izzat. Baiklah, Encik Izzat,
apa yang dimaksudkan dengan nyala rasa dalam konteks pendidikan dan bagaimana nyala rasa ni boleh mempengaruhi kualiti pendidik di negara Malaysia? Okey, terima kasih kepada pengacara atas soalan yang sangat penting ini. Apabila kita berbicara tentang nyala rasa dalam konteks pendidikan, ia merujuk kepada semangat kita dan motivasi dan kegairahan dalaman yang dimiliki oleh seorang guru dan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Nyala rasa ini adalah api yang membakar jiwa seorang pendidik untuk terus berusaha gigih mencurahkan ilmu dan membentuk akhlak-akhlak pelajar mereka dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Dalam bidang pendidikan, nyala rasa seorang guru ini adalah lebih daripada sekadar memenuhi silibus atau mengajar pelajaran di dalam kelas. Ia melibatkan aspek yang lebih mendalam seperti tanggungjawab, moral dan sosial. Seorang guru untuk membimbing pelajar menjadi individu yang lebih baik. Guru yang mempunyai nyala rasa akan sentiasa mencari jalan untuk memberi inspirasi, mencetuskan pemikiran yang kritis dan memupuk rasa ingin tahu dalam diri pelajar. Sekarang, jika kita kaitkan nyala rasa ini dengan pembentukan bakal pendidik di Malaysia, pengaruhnya adalah sangat besar. Bakal guru akan menjadi guru yang mengajar mereka dan mereka memerlukan model yang boleh memberi inspirasi. Apabila seorang bakal pendidik berinteraksi dengan guru yang penuh dengan nyala rasa, mereka akan merasakan semangat yang sama. Berikut adalah beberapa cara bagaimana nyala rasa ini boleh mempengaruhi kualiti bakal pendidik. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan komitmen. Apabila bakal guru melihat bagaimana seorang guru yang bersemangat mengajar dengan dedikasi tinggi, mereka akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam perjalanan mereka sebagai pendidik. Mereka akan menyedari bahawa menjadi guru adalah satu misi yang mulia dan bukan sekadar satu pekerjaan. Ini akan mendorong mereka untuk komited dalam membina diri mereka sebagai pendidik yang berwibawa. Yang kedua, menanam nilai profesionalism. Guru yang mempunyai nyala rasa akan menunjukkan teladan yang baik dari segi etika kerja, cara mengendalikan kelas ataupun cara menghadapi cabaran dan cara berinteraksi dengan pelajar serta rakan sekerja. Bakal pendidik yang terdedah kepada model guru yang bersemangat ini akan mempelajari nilai-nilai profesionalisme yang penting seperti tanggungjawab, disiplin dan integriti. Yang ketiga, menyuburkan kreativiti dan inovasi. Nyala rasa seorang guru selalunya membawa kepada pengajaran yang lebih kreatif dan menarik. Guru yang berinspirasi akan mencari cara-cara baru untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran, menggunakan kaedah yang inovatif dan menggalakkan pelajar untuk berfikir di luar kotak. Bakal pendidik yang terdedah kepada pendekatan ini akan lebih terbuka kepada pembaharuan dan lebih berani untuk bereksperimen dengan teknik pengajaran yang inovatif apabila mereka menjadi guru kelak. Yang keempat, memupuk kasih sayang terhadap pelajar. Seorang guru yang mempunyai nyala rasa biasanya akan menunjukkan kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam terhadap pelajar-pelajar mereka. Ini termasuk mengambil berat tentang perkembangan pelajar, bukan sahaja dari segi akademik, tetapi juga emosi dan sosial. Bakal pendidik yang merasakan sekian ini akan belajar untuk menghargai hubungan antara guru dan pelajar sebagai lebih daripada sekadar hubungan profesional, tetapi juga sebagai ikatan yang dapat membentuk masa depan pelajar. Yang kelima adalah membangunkan keyakinan diri dan autonomi. Nyala rasa juga memberi keyakinan kepada bakal pendidik bahawa mereka mampu menjadi ejen perubahan dalam sistem pendidikan. Mereka akan memahami bahawa tanggungjawab mereka bukan sekadar memindahkan ilmu, tetapi juga membina keyakinan dan autonomi dalam diri pelajar mereka. Bakal guru yang mempunyai model guru yang bersemangat akan lebih yakin dalam melaksanakan tugas mereka dengan yakin dan cekap. Jadi, dapat kita lihat bahawa nyala rasa ini adalah elemen yang penting untuk membentuk kualiti dan peribadi bakal pendidik di Malaysia. Tanpa nyala rasa, proses pendidikan boleh menjadi kering dan berputar sekitar rutinitas semata-mata.
tapi dengan nyala rasa, pendidikan menjadi satu pengalaman hidup yang dinamik dan penuh makna. Bukan sahaja dari segi pelajar, tetapi juga bagi bakal guru itu sendiri. Oleh itu, adalah sangat penting bagi institusi pendidikan dan para pendidik untuk memastikan nyala rasa itu terus menyala dalam diri guru-guru sedia ada dan juga bakal pendidik kita, agar sistem pendidikan di Malaysia terus berkembang dan menghasilkan pendidik yang berkualiti serta berwibawa. Baik-baik. Terima kasih Encik Izzat atas penerangan yang sangat mendalam dan inspiratif tentang konsep nyala rasa dalam pendidikan. Jelaslah bagi kita bahawa nyala rasa seorang guru ini memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk bakal pendidik yang bukan sahaja berkualiti dari segi akademiknya, tetapi juga mempunyai nilai-nilai murni, kreativiti dan keprihatinan terhadap pelajar. Jadi saya rasa sangat tertariklah dengan aspek bagaimana nyala rasa ni bukan sahaja meningkatkan motivasi dan komitmen bakal guru, tetapi juga menyuburkan nilai-nilai profesionalisme dan kasih sayang terhadap pelajar. Ini menunjukkan bahawa untuk menghasilkan pendidik yang berwibawa, kita memerlukan lebih daripada sekadar penyampaian ilmu. Kita memerlukan semangat yang menyala dalam diri setiap guru. Jadi terima kasih sekali lagi Encik Izzat atas pandangan yang sangat bernas. Saya pasti semua hadirin di sini dapat menghargai betapa pentingnya nyala rasa guru dalam melahirkan bakal pendidik yang hebat. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada Encik Akid pula. Baiklah, Encik Akid, berdasarkan pengalaman Tuan sebagai seorang guru cemerlang, bagaimana seorang guru boleh memupuk nyala rasa ini dalam diri bakal pendidik, terutamanya dalam suasana pendidikan yang sentiasa berubah? Okey, terima kasih atas soalan ini. Sebagai seorang guru yang cemerlang, saya telah melihat bagaimana peranan seorang guru bukan sekadar mengajar, tetapi juga membimbing, memberi inspirasi dan memastikan bakal pendidik dibentuk dengan nyala rasa yang betul. Dalam suasana pendidikan yang sentiasa berubah, memupuk nyala rasa ini memerlukan usaha yang berterusan dan pendekatan yang fleksibel. Berikut adalah beberapa langkah penting yang boleh diambil oleh guru untuk memupuk nyala rasa dalam diri bakal pendidik. Yang pertama, menunjukkan teladan yang baik. Jadi, sebagai seorang guru, kita haruslah sentiasa sedar bahawa setiap perbuatan kita diperhatikan oleh pelajar termasuk bakal pendidik. Nyala rasa boleh ditunjukkan melalui cara kita mengajar dengan penuh semangat, komitmen terhadap tanggungjawab dan kesungguhan untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang kreatif dan bermakna. Apabila bakal pendidik melihat guru yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam tugas mereka, ia memberikan dorongan kepada mereka untuk mencontohi tingkah laku yang positif ini. Dalam pendidikan yang sentiasa berkembang ini, guru perlulah menunjukkan keteladanan bagaimana mereka sendiri belajar, menyesuaikan diri dan juga berkembang dengan perubahan. Ini akan memberi keyakinan kepada bakal pendidik bahawa mereka juga mampu untuk menghadapi cabaran masa depan dengan sikap yang positif dan terbuka. Yang seterusnya, memupuk sikap pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan ini adalah satu proses yang tidak pernah berhenti. Oleh itu, guru yang mempunyai nyala rasa akan sentiasa menunjukkan kesediaan untuk belajar perkara baru dan memperbagaikan pendekatan mereka dalam mengajar. Sikap ini sangat penting untuk dipupuk dalam diri bakal pendidik kerana dalam era pendidikan yang sentiasa berubah dengan pantas, guru perlu sentiasa beradaptasi dengan teknologi baru, kaedah pengajaran inovatif dan juga keperluan pelajar yang berbeza. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas dan guru perlu belajar cara memanfaatkannya dalam bilik darjah. Dan apabila bakal pendidik melihat guru berusaha untuk terus belajar dan berkembang, mereka akan terinspirasi untuk mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam kerjaya mereka. Yang seterusnya, yang ketiga, menggalakkan refleksi diri dan kritikal. Salah satu cara yang sangat berkesan untuk memupuk nyala rasa adalah dengan menggalakkan bakal pendidik melakukan refleksi diri. Guru yang berwibawa, yang sering melibatkan pelajar, termasuk bakal pendidik,
dalam perbincangan tentang apa yang boleh dipelajari, bagaimana pembelajaran tersebut boleh diperbaiki, dan apakah nilai-nilai yang mereka dapat dari proses pembelajaran itu. Dengan melakukan refleksi diri secara terbuka dan secara berkala, pakar pendidik akan mula memahami bahawa tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi juga memikirkan cara terbaik untuk membimbing pelajar mereka, memperbaiki kelemahan dan merancang untuk masa depan. Guru yang menggalakkan dialog terbuka dan pemikiran kritikal akan memupuk semangat inovasi dan pembelajaran yang mendalam dalam diri bakal pendidik. Yang keempat, memberi sokongan emosi dan motivasi. Jadi dalam suasana pendidikan yang mencabar, bakal pendidik mungkin merasa tertekan atau hilang arah. Di sinilah peranan guru untuk memberi sokongan emosi sangat penting. Guru yang prihatin akan mendengar masalah atau kebimbangan bakal pendidik dan memberikan dorongan yang membina. Dengan berbuat demikian, mereka bukan sahaja membina hubungan yang baik, tetapi juga menunjukkan bahawa seorang guru yang hebat perlu ada sifat empati dan keprihatinan. Nilai rasa bukan sahaja berkaitan dengan semangat untuk mengajar, tetapi juga semangat untuk menjaga kesejahteraan emosi pelajar dan bakal pendidik. Apabila bakal guru merasa didukung oleh mentor mereka, mereka akan boleh lebih bersemangat dan terdorong untuk menjadi pendidik yang berwibawa. Okey, tadi sekali mewujudkan persekitaran pengajaran yang positif dan kolaboratif. Dalam dunia pendidikan yang berubah, kerja secara kolaboratif semakin penting. Guru boleh memupuk nilai rasa dalam diri bakal pendidik dengan mewujudkan persekitaran pengajaran yang positif dan memberi ruang kepada kolaborasi. Ini termasuklah menggalakkan kerja berkumpulan, perkongsian idea dan peluang untuk meneroka pelbagai pendekatan pengajaran. Pakar pendidik yang terdedah kepada persekitaran yang positif ini akan belajar untuk menghargai pentingnya kerjasama dan perkongsian dalam dunia pendidikan. Mereka akan lebih terbuka untuk belajar daripada rakan sekerja dan juga pelajar mereka sendiri, yang merupakan satu aspek penting dalam menjadi pendidik yang berwibawa. Ini akan membina daya tahan dalam diri bakal pendidik dan memberi mereka keyakinan bahawa mereka mampu mengarungi sebarang cabaran yang mungkin mereka hadapi dalam kerjaya nanti. Sebagai kesimpulan, guru boleh memupuk nilai rasa dalam diri bakal pendidik dengan menunjukkan teladan yang baik, menggalakkan pembelajaran berterusan, memberi sokongan emosi dan juga mewujudkan persekitaran pengajaran yang positif. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bakal pendidik di Malaysia dibentuk dengan nilai rasa yang kuat, menjadi pendidik yang berkualiti dan berwibawa dalam menghadapi cabaran masa depan. Sungguh inspiratif sekali Encik Akid. Kita dapat melihat bahawa nilai rasa bukan sahaja tentang motivasi, tetapi juga tentang menunjukkan teladan yang baik dan memastikan bakal pendidik mempunyai dorongan untuk terus berkembang. Terima kasih atas jawapan-jawapan yang sangat bermakna dari kedua-dua panelis. Sebelum kita akhiri forum ini, saya ingin mengajukan satu soalan terakhir kepada kedua-dua panelis. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil oleh institusi pendidikan dan pihak-pihak berkepentingan dalam memastikan nilai rasa ini terus hidup dalam kalangan guru dan bakal pendidik? Mungkin kita boleh memulakan dengan Encik Izzat, diikuti oleh Encik Akid. Terima kasih atas soalan yang sangat penting ini. Nilai rasa seorang guru bukanlah sesuatu yang terhasil secara spontan, tetapi memerlukan sokongan dan galakan dari institusi pendidikan dan pihak berkepentingan. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. Yang pertama, kita perlu mewujudkan program latihan yang relevan dan berterusan. Institusi pendidikan, terutamanya Institut Latihan Guru dan Universiti, perlu merangka program pembangunan profesional yang relevan dengan perubahan zaman. Program latihan yang berfokus
kepada peningkatan kemahiran pengajaran dan penggunaan teknologi terkini akan memastikan guru-guru tidak ketinggalan dan sentiasa terdedah kepada kaedah dan pendekatan baru. Di samping itu, latihan yang tidak hanya menekankan aspek teknikal pengajaran tetapi juga aspek pemupukan nilai-nilai moral, empati dan kreativiti perlu diberi perhatian. Kursus yang melibatkan latihan kesedaran diri, refleksi dan motivasi dalaman boleh membantu guru mengekalkan semangat dan nyala rasa mereka sepanjang kerjaya. Yang kedua, memberi peluang kepada pembangunan profesional. Penting bagi pihak berkepentingan untuk memastikan guru-guru dan bakal pendidik diberikan peluang untuk terus meningkatkan diri. Ini boleh dilakukan dengan mengadakan bengkel, seminar dan persidangan yang memberikan pendedahan kepada kaedah baru dalam pedagogi, perkembangan teknologi dan amalan terbaik dari seluruh dunia. Perlibatan dalam komuniti pembelajaran profesional iaitu PLC, di mana guru boleh berkongsi amalan terbaik, idea dan cabaran mereka dengan rakan sejawat. Juga akan membantu memastikan guru sentiasa terdedah kepada perspektif baru. Ini seterusnya mengekalkan nyala rasa mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Yang ketiga, sokongan emosi dan sistem mentoring. Tidak dapat dinafikan, sokongan emosi sangat penting dalam memastikan guru tidak terbakar semangat atau hilang motivasi. Oleh itu, Institut Pendidikan boleh memperkenalkan sistem mentor-mentee di mana guru yang lebih berpengalaman boleh membimbing dan memberi sokongan kepada bakal pendidik atau guru-guru baru. Selain itu, persekitaran kerja yang positif dan sokongan yang konsisten dari pihak pentadbiran akan memastikan guru merasa dihargai dan didukung dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Apabila guru merasakan bahawa mereka mempunyai sistem sokongan yang kuat, nyala rasa mereka akan lebih mudah dikekalkan. Terima kasih Encik Izzat atas pandangan yang sangat bernas tadi. Saya ingin menambah beberapa aspek lain yang turut penting untuk memastikan nyala rasa ini terus hidup. Yang pertama, mewujudkan budaya dan sekolah yang positif dan kolaboratif. Selain daripada latihan dan sokongan formal, penting juga untuk pihak berkepentingan memastikan budaya sekolah yang positif dan kolaboratif wujud. Budaya di mana guru-guru boleh berkomunikasi dengan terbuka, saling menyokong dan berkongsi idea akan membantu guru merasa lebih bermotivasi dan bertenaga. Program pembangunan komuniti guru di peringkat sekolah yang melibatkan pembincangan berkala, perkongsian amalan terbaik dan bengkel pembangunan diri boleh membantu mewujudkan suasana di mana guru sentiasa bersemangat untuk belajar dan berkembang bersama-sama. Seterusnya, memberi kebebasan kepada guru untuk berinovasi. Salah satu cara untuk memastikan guru tidak hilang nyala rasa adalah dengan memberi mereka kebebasan untuk berinovasi dalam pengajaran. Institusi pendidikan haruslah memberi ruang kepada guru untuk mencuba pendekatan baru, meneroka kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan mengadaptasi kurikulum mengikut keperluan pelajar. Dengan memberi autonomi kepada guru, mereka akan merasa lebih terlibat dalam proses pendidikan dan lebih bersemangat untuk menghasilkan pendekatan yang lebih baik bagi pelajar mereka. Maka pendidik yang berada dalam suasana ini akan turut terinspirasi untuk berfikir di luar kotak dan mencari cara terbaik untuk mendidik pelajar kelak. Yang ketiga, menyediakan platform untuk refleksi dan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru sangat penting dalam memastikan mereka terus bersemangat. Institusi pendidikan perlulah menyediakan platform di mana guru boleh melakukan refleksi diri tentang pengalaman mereka dalam mengajar dan berkongsi cabaran yang mereka hadapi. Program-program kesejahteraan guru seperti kaunseling,
sokongan psikologi atau aktiviti-aktiviti yang meningkatkan kesihatan mental dan fizikal juga perlu diperkenalkan di sekolah dan universiti. Apabila guru merasa seimbang dari segi emosi dan fizikal, dan rasa mereka akan lebih mudah dikekalkan dalam jangka masa yang panjang. Faham? Baiklah, terima kasih Encik Akid dan Encik Izzat atas jawapan yang sangat mendalam dan praktikal tadi. Anda berdua telah memberikan kita banyak pandangan berharga tentang bagaimana kita boleh memastikan nyala rasa ini terus hidup dalam kalangan guru dan bakal pendidik di Malaysia. Jadi, daripada perbincangan kita hari ini, jelas bahawa nyala rasa adalah elemen yang sangat penting dalam memastikan kualiti pendidikan yang berkesan dan bermakna. Ia adalah api yang memberi tenaga kepada guru untuk mendidik dengan penuh dedikasi, kasih sayang dan kreativiti serta mencetuskan semangat yang sama dalam diri bakal pendidik. Kita dapat melihat bagaimana pelbagai aspek seperti latihan profesional berterusan, sokongan emosi, budaya sekolah yang positif dan pengiktirafan terhadap usaha guru menjadi pemacu utama dalam mengekalkan nyala rasa ini. Malah, sokongan yang datang daripada institusi pendidikan, pihak berkepentingan dan masyarakat juga sangat penting dalam membentuk ekosistem pendidikan yang menyokong guru dan bakal pendidik untuk terus maju dan berkembang. Selain itu, kebebasan untuk berinovasi serta kesejahteraan fizikal dan mental guru juga memainkan peranan besar dalam memastikan guru tidak hanya fokus pada mengajar tetapi juga pada perkembangan peribadi dan profesional mereka. Semua ini adalah kunci untuk menghasilkan pendidik yang bukan sahaja cekap dari segi kemahiran teknikal tetapi juga berwibawa dan bersemangat dalam menjalankan amanah mereka. Jadi, sebelum kita akhiri forum ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini ialah Encik Izzat dan Encik Akid atas masa dan ilmu yang telah dikongsi bersama kita semua pada hari ini. Forum ini telah memberi kita peluang untuk memahami dengan lebih mendalam peranan nyala rasa dalam pendidikan serta bagaimana kita boleh terus menyemarakkan semangat ini dalam diri pendidik di Malaysia. Kepada para hadirin, saya berharap perbincangan hari ini telah memberi anda semua perspektif baru tentang pentingnya semangat dan dedikasi dalam bidang pendidikan. Kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menyokong guru-guru kita agar mereka terus menyala dengan semangat dalam mendidik anak-anak kita, kerana pada akhirnya kualiti pendidikan adalah cerminan kepada kualiti guru yang berada di hadapan kelas. Baiklah, marilah kita semua sebagai sebahagian daripada komuniti pendidikan sama-sama memainkan peranan dalam memastikan guru-guru dan bakal pendidik kita sentiasa bersemangat dan termotivasi demi masa depan pendidikan negara yang lebih gemilang. Itu sahaja daripada saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.